Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, 主所爱的弟兄姐妹， dalam seri khotbah dari Injil Matius, hari ini kita sampai di Matius pasal yang ke-17 ayat 1 hingga ayat yang ke-9. 在一连串我们要纪念讲到马太福音，今天我们所要讲的经文是在马太福音17章1节到第9节。 Kita membaca Matius pasal 17 ayat 1 hingga ayat yang ke-9, demikian firman Tuhan. 我们看马太福音第17章1节到第9节。 6 hari kemudian Yesus membawa Petrus, Yakobus, dan Yohanes saudaranya, dan bersama mereka ia naik ke sebuah gunung yang tinggi. Di situ mereka sendirian saja. Yesus berubah rupa di depan mata mereka, wajahnya seperti matahari dan jubahnya menjadi putih berkilauan. Tampaklah kepada mereka Musa dan Elia sedang berbicara dengan dia. Kata Petrus kepada Yesus, "Tuhan, sungguh baik kita berada di tempat ini. Jika engkau mau, biarlah aku dirikan di sini 3 kemah, satu untuk engkau, satu untuk Musa, dan satu untuk Elia." Sementara ia berkata-kata, tiba-tiba awan yang terang menaungi mereka, dan dari dalam awan itu terdengar suara yang berkata, "Inilah anakku yang terkasih, kepadanyalah aku berkenan, dengarkanlah dia." Mendengar itu sujudlah murid-muridnya dan mereka sangat ketakutan. Yesus datang kepada mereka dan menyentuh mereka sambil berkata, "Berdirilah, jangan takut." Ketika mereka menengadah, mereka tidak melihat seorang pun kecuali Yesus seorang diri. Pada waktu mereka turun dari gunung itu, Yesus memberi perintah kepada mereka, "Jangan kamu ceritakan penglihatan itu kepada siapapun sebelum Anak Manusia dibangkitkan dari antara orang mati." 过了6天，耶稣带着彼得、雅各和雅各的兄弟约翰，暗暗地上了高山，就在他们面前变了形象，脸带明亮如日头，衣裳洁白如光。忽然有摩西、以利亚向他们显现，同耶稣说话。彼得对耶稣说：“主啊，我们在这里正好，你若愿意，我就在这里搭3座棚，一座为你，一座为摩西，一座为以利亚。”说话之间，忽然有一朵光明的云彩遮盖他们，且有声音从云彩里出来说：“这是我的爱子，我所喜悦的，你们要听他。”门徒听见就俯伏在地，极其害怕。耶稣近前来摸他们说：“起来，不要害怕。”他们举目不见一人，这见耶稣在哪里。下山的时候，耶稣吩咐他们说：“人子还没有从死里复活，你们不要将所看见的事告诉人。” Saudara, lokasi dari peristiwa yang kita baca hari ini adalah terjadi di sebuah gunung yang tinggi. 今天我们所读的经文是发生在一个很高的山上。 Saudara, Yesus membawa ketiga muridnya itu naik ke sebuah gunung yang tinggi. 耶稣带着他的门徒到一个很高的山， Saudara, kita tidak tahu gunung yang mana. 我们不知道那是哪一座山。 Ada yang menduga itu Gunung Tabor, ada yang menduga itu Gunung Hermon. 可能有人讲到是大波尔山，或者是黑门山， Saudara, kita tidak bisa memastikan. 我们不能够肯定它。 Tetapi ada satu hal yang perlu kita ketahui tentang Injil Matius. 但是我们有很肯定的一件事，关于马太福音里面， Saudara, Injil Matius itu beberapa kali menyebut lokasi gunung atau bukit sebagai satu tempat khusus, yaitu sebagai tempat pewahyuan, tempat penyingkapan. 启示录在这个马太福音里面有讲到高山，因为就是在高山是耶稣来启发他自己的身份。 Saudara ambil contoh di Matius pasal yang ke-5 itu Yesus naik ke bukit dan berkhotbah di sana yang kita kenal sebagai khotbah di bukit. 我们可以看到马太福音第5章里面讲到是登山宝训， Yesus menyingkapkan kebenaran-kebenaran yang mendalam tentang perjanjian lama. 耶稣揭开一些在旧约里面的真理。 Di Matius pasal 14 ayat 23 Yesus naik ke bukit berdoa seorang diri di sana.
在马太福音14章第23节就讲到，耶稣上了山来，在那边独自祷告。 Yesus ingin supaya kehendak Tuhan itu disingkapkan, supaya dia lebih mengikuti kehendak Tuhan daripada kehendak orang banyak. 耶稣要天父解开这一切，好叫他能够遵行神，好比他去跟随别人。 Matius 15 mencatat Yesus naik ke atas bukit lalu melayani penyembuhan orang-orang sakit dan kemudian memberi makan 4.000 orang. 在马太福音15章里面记载，耶稣医治了很多的病人，并且给4000个人吃饱。 Saudara, dengan mujizat itu Yesus mau menyingkapkan siapa dia sesungguhnya. 在这个神迹里面，耶稣在那边解开到底他是谁。 Matius 24-25 adalah khotbah Yesus tentang akhir zaman. 在这个马太福音，在这个24章里面讲到关于末世的事。 Yesus mau menunjukkan tentang kebenaran tentang apa yang akan terjadi nantinya nih. 耶稣要预表以后将发生什么事， Yesus menyingkapkan kebenaran tentang akhir zaman. 来解开关于末世的事件。 Lalu yang terakhir Matius 28, pasal terakhir, ayat yang terakhir, yaitu Yesus mengutus para murid dengan memberikan amanat agung. 在马太福音28章最后一节，耶稣给予他们大使命。 Saudara, Yesus membawa para murid ke bukit dan kemudian memberikan amanat agung ini. 但耶稣带领他们登山，给他们这个大使命。 Saudara, kehendak Tuhan itu disingkapkan melalui amanat agung. 神的旨意被揭开，借着这个大使命。 Jadi saudara, kita melihat di dalam Injil Matius, gunung atau bukit itu selalu menjadi tempat yang khusus, yaitu a place of revelation. 我们可以看到，在马太福音里面所讲到的高山或是山坡里面，来表彰揭开耶稣自己。 Nah, saudara, hari ini kita membaca satu kejadian juga terjadi di sebuah gunung yang tinggi. 今天我们讲到在一个高山上， Apa yang mau disingkapkan melalui peristiwa ini? 耶稣要揭开什么事情呢？ Saudara, peristiwa ini adalah satu-satunya kejadian di masa Yesus masih hidup di dunia, di mana dia dengan sengaja, saudara itu menyatakan kehendaknya. 讲到耶稣在世的时候，他要来告诉人家、倾诉给人家他天父的旨意。 Saudara, peristiwa ini adalah peristiwa yang menunjukkan pertama adalah the transcendent glory of Jesus Christ. Kemuliaan Yesus Kristus yang agung itu. 来揭开耶稣是一个荣耀的主。 Saudara, perhatikan ini satu kejadian yang tadi saya katakan, saudara, ini satu-satu kalinya dalam hidupnya di dunia Yesus tuh menyatakan kemuliaannya secara sengaja. 在耶稣在世上唯一他来表彰他自己的荣耀。 Yesus menyatakan ini kepada 3 muridnya yang menjadi saksi. 耶稣说的这话在3个门徒里面成为见证。 Maka dikatakan di ayat yang kedua, Yesus berubah rupa di depan mata mereka dan wajahnya bercahaya seperti matahari dan jubahnya menjadi putih berkilauan. 在一次讲到，就在他们面前变了形象，脸色明亮如日头，衣裳洁白如光。 Saudara, perubahan penampilan luar Yesus itu adalah karena keagungan dan kemuliaan ilahinya itu bersinar. 耶稣的外表变相，表示了他的神性， Saudara, ini bukan perubahan bentuk, bukan perubahan hakikat. 不是来变他的样式， Tetapi penyingkapan dari kemuliaan dirinya nih. 来表彰他的柔美。 Yesus bukan berubah jadi makhluk lain. 耶稣不是变成别的妖怪， Dia tetap sebagai manusia. 他始终是人， Tetapi wajahnya bercahaya seperti matahari, jubahnya menjadi putih berkilauan. 但是他的脸发光，并且他的衣裳洁白如光。 Saudara, perubahan yang terlihat secara eksternal itu sesuatu yang berasal dari dalam dirinya. 这个外表的改变是从里面发出来的。 Saudara, pengalaman Yesus berbeda dengan pengalaman Musa di Perjanjian Lama waktu dia naik ke Gunung Sinai dan waktu turun kulit mukanya bercahaya. 耶稣的改变不同，像旧约的摩西，当他上西乃山下来的时候，因为可以知道他的脸色也发光。 Saudara, kulit muka Musa bercahaya karena apa? Karena dia berhadapan dengan Allah, berbicara dengan Allah dan merefleksikan kemuliaan Allah. 当时摩西的脸皮他发光，为什么呢？因为他见到了上帝天父，并且他反射着上帝的荣美。 Maka dikatakan di Perjanjian Lama setiap kali Musa mau berbicara dengan umat Israel, dia harus menyelubungi mukanya yang bercahaya itu. 所以在旧约里面讲到，当摩西要跟以色列人民谈话的时候，他要把他的脸用手帕盖起来。 Tetapi Yesus bercahaya berbeda dengan seperti Musa. 但是耶稣发光跟摩西发光不一样。
kemuliaan Yesus bukan cuma mukanya bercahaya, 耶稣的荣耀不是单单在脸上发光而已， tetapi seluruh dirinya bercahaya sampai dikatakan jubahnya pun ikut berkilauan putih itu. 但是他全身都发光，就讲到他的衣裳也洁白如光， Saudara, dia memiliki kemuliaan yang di dalam karena dia adalah Allah itu sendiri. 因为他拥有里头的光，因为是从神而来的。 Jadi saudara, di momen itu para murid itu mendapat satu penglihatan atau pemandangan sekilas tentang kemuliaan sejati dari Yesus. 在这个时刻里面，他的门徒们可以看到一刹那耶稣的这个荣耀。 Saudara, para murid itu mendapatkan gambaran sekilas tentang kemuliaan yang dimiliki Kristus di hadirat Bapa sebelum dunia ada. 耶稣他的门徒们一刹那可以看到，当世界未造成的时候，荣耀已经在耶稣身上显明出来了。 Jadi saudara, kemuliaan Yesus yang sebelum berinkarnasi, saudara, itu terlihat bercahaya melalui kemanusiaannya. 我们可以看到，这个耶稣还没有成为人子的时候，他是一个发光的。 Jadi saudara, peristiwa transfigurasi ini menunjukkan dengan jelas sekali Yesus lebih dari sekedar seorang manusia. 我们可以看到，在这个变形象的当中，耶稣不是单单是一个人子而已， Dia lebih dari sekedar seorang guru. 他更是一个老师， Dia lebih dari sekedar seorang penyembuh, pengusir setan, seorang nabi atau seorang raja. 赶鬼的这个还有一个君王先知， Tetapi anak Allah, dia adalah anak Allah yang memiliki kemuliaan surgawi itu. 他有天国的荣耀，他是人子，上帝的儿子。 Selain itu, saudara, kita melihat di ayat yang ketiga, ada dua tokoh penting di perjanjian lama, Musa, Elia, yang sedang berbicara dengan Yesus. 除此之外，我们可以看到，在旧约的人物就是摩西跟以利亚跟耶稣在谈话。 Saudara, Musa itu adalah pemberi hukum yang terkenal di perjanjian lama dan dia mewakili Taurat atau hukum itu. 摩西是律法者，代表律法； Elia adalah nabi yang besar dan dia mewakili para nabi. 以利亚是伟大的先知，他也代表了众先知。 Saudara, Musa pernah menuliskan tentang nubuatan akan ada nabi besar yang akan datang di kemudian hari. 在摩西他曾经写过，在以后将有一位就是以利亚来改变人的心。 Juga akan ada nubuatan tentang akan datangnya Elia, saudara, untuk mengubah hati manusia. 能够预言摩西将成为差派的先知，还有讲到这个以利亚将异象派给以利亚来改变人心。 Jadi saudara, kemunculan Musa dan Elia bersama dengan Yesus dan berbincang dengan Yesus itu mau mengindikasikan kebesaran Yesus yang jauh melampaui mereka. 摩西跟这个以利亚的出现，一表耶稣比他们还要更加伟大。 Maka dikatakan di Matius pasal 5 ayat 17, Yesus datang untuk menggenapi hukum Taurat dan menggenapi kitab para nabi. 在马太福音5章17节讲到，莫想我来要废掉律法和先知，我来不是要废掉，乃是要成全。 Maka itu jelas sekali menunjukkan keunikan dan otoritas Yesus atas hukum Taurat dan atas para nabi. 很清楚，这个是很特别的，是上帝神的这个权位。 Apa yang dinubuatkan oleh Musa, apa yang dinubuatkan oleh Elia mendapatkan penggenapan sempurnanya di dalam diri Yesus Kristus. 摩西跟以利亚的这个预言，将在耶稣身上来成就。 Yesuslah nabi besar yang akan datang yang dinubuatkan oleh Musa. 耶稣就是当时摩西写的，就是将来要来的那位先知。 Yesuslah yang sanggup melakukan pekerjaan seperti Elia yang mengubah hati manusia. 耶稣才可以像以利亚一样了，改变人的心。 Jadi sudah peristiwa transfigurasi ini satu peristiwa penting dalam kehidupan Yesus. 我们可以看到，在这个变形期间是一个很重要的时刻，在以耶稣的身上。 Dari sejak dia lahir sampai saat dia melayani, orang cuma melihat dia sebagai manusia biasa. 当他降生以后，当他服侍人的时候，人看到他好像是一个普通的人而已， Natur ilahinya tersembunyi tidak kelihatan. 他的神性被影响，没有看到。 Orang menganggap dia sebagai seorang manusia biasa. 人感到他好像是一个普通的人而已。 Mereka menganggap ini anak seorang tukang kayu. 这是一个木匠的孩子， Atau paling tinggi memberikan julukan ini seorang nabi. 最高的称他为先知吧。 Tapi peristiwa transfigurasi ini menunjukkan dengan jelas siapa Yesus sesungguhnya. 但这个变形象可以很清楚的仪表耶稣到底是何人。 Bahkan kalau saudara mengingat
perikop yang sudah baca dan sudah dengar khotbahnya beberapa minggu yang lalu sudah akan melihat di Matius 16 minggu lalu yang dikhotbahkan, saudara, itu jelas sekali bicara tentang Yesus sebagai Mesias dan anak Allah yang mati, yang menderita dan mati. 就是你还记得上个礼拜所讲到的马太福音16章里面讲到关于耶稣弥赛亚这个人子必死。 Yesus menyatakan, saudara, penderitaannya, kematiannya akan datang itu. 耶稣一表他降死， Tetapi Matius 17 menunjukkan apa? He is the Lord of glory. 但是在马太福音第17章，他是一个荣耀之王。 Betul, Yesus memang harus mati, harus menderita dan mati. 是的，耶稣应该受苦，并且他应该死。 Tetapi setelah kematiannya, saudara, dia akan kembali untuk menerima kemuliaannya itu. 但是他死后将再一次回来接受那所谓的荣耀。 Maka saudara, tadi kita melihat di ayat yang ke-9, Yesus itu berkata kepada para murid, jangan kamu ceritakan penglihatan itu kepada siapapun sebelum anak manusia dibangkitkan dari antara orang mati. 在第9节里面讲到，你还没有把这一切不要先告诉人家，要等到耶稣复活以后。 Saudara, Yesus minta para murid jangan cerita dulu nih. 耶稣告诉门徒不要把这一些告诉别人， Karena misi Yesus belum selesai. 因为耶稣的这个宣教还没有完成， Yesus belum mati dan belum dibangkitkan. 耶稣还没有死，还没有复活。 Nanti setelah misi Yesus selesai, maka kemuliaannya akan terlihat. 等到耶稣的宣教已经结束了，他的荣耀将表明出来。 Jadi kemuliaan Yesus akan bercahaya kembali, setelah akan dinyatakan kembali setelah kebangkitannya. 等到他复活以后，他将在发光来表彰他的荣美。 Saudara, inilah Yesus yang diperkenalkan di dalam peristiwa transfigurasi ini. 在这个变形里面，我们可以看到那被称为那个受喜悦的耶稣。 Jadi yang disingkapkan apa? Pertama yang disingkapkan the transcendent glory of Jesus Christ, yaitu kemuliaan Yesus Kristus yang agung itu. 在那边表彰了什么？就是那个荣耀的真神。 Dan jikalau Yesus adalah Allah yang mulia, 若是耶稣是的荣耀的真神， maka respon yang seharusnya adalah kita worship Him, menyembah Dia. 我们的回应应该就是要敬拜他。 Yesus pernah dibawa ke sebuah gunung yang tinggi oleh iblis. 耶稣曾经被魔鬼带到一个很高的山， Yesus dicobai oleh iblis di gunung yang tinggi. 这个魔鬼试探耶稣在一个很高的山， Yesus ditunjukkan ini loh seluruh kemuliaan dunia nih. 那么给耶稣看这全世界的荣华富贵。 Iblis berkata kepada Yesus, akan kuberikan semua kalau engkau Yesus menyembah aku. 魔鬼对耶稣说：“你若服拜我，我就把这一切都赐给你。 Yesus tidak melakukannya. ”耶稣不去行， Karena kenapa? 为什么呢？ Bukan dia yang harus menyembah iblis, iblis yang harus menyembah dia. 不是他也拜魔鬼，乃是魔鬼应该拜他。 Maka peristiwa transfigurasi Matius 17 itu adalah antitesis dari pencobaan iblis di sebuah gunung yang tinggi meminta Yesus menyembahnya. 在这个马太福音17章里面，耶稣变形里面，这边再一次讲到，耶稣被魔鬼带到最高的山来试探耶稣。 Aku yang harus disembah. Kira-kira demikian kata Yesus di peristiwa transfigurasi ini. 在这个变形的世界里面，耶稣好像是说到，我才是你们应该敬拜的。 Jikalau Yesus Allah yang mulia, Tuhan yang mulia yang kita percaya, harusnya kita menyembah Dia dengan benar. 若是耶稣是我们是荣耀的王，就是应该我们所敬拜的神。 Saudara, kalau kita kebaktian hari Minggu seringkali orang sebut bukannya kebaktian, tapi kita beribadah, worship. 我们来到礼拜天做礼拜，不是来做礼拜，乃是来敬拜他。 Harusnya kita ingat satu hal tentang worship. 我们应该来明白了解敬拜他。 Worship is not about the people. 那么是人人的敬拜， Worship is not even about the music. 也不是讲到是关于音乐而已。 Tapi worship itu adalah memberikan kepada Allah kehormatan dan kemuliaan yang memang Dia layak dapatkan. 敬拜是献给那个配得接受敬拜的神。 Worship kita bukan tentang kita datang lalu kepingin dapat sesuatu dari Tuhan. 敬拜神不是说我们来到面前想得到什么， Worship bukan ditentukan oleh musiknya harus bagus, baru ini worship. 不是定在好的这个音乐才是讲到是一个敬拜。 Tapi worship pada waktu sikap hati kita sungguh-sungguh menyatakan Tuhan, Engkau memang layak.
dimuliakan, dihormati, dihargai, ditinggikan. 真正的真诚讲到，你是配得被我们尊崇敬拜的神。 Kalau kita tidak memiliki sikap hati itu ketika datang beribadah, saudara, kita belum beribadah. 若是我们没有如此的心态来敬拜，那么这就不是敬拜了。 Hal yang kedua yang disingkapkan dalam peristiwa transfigurasi ini adalah otoritas Yesus yang tertinggi. 第二件，耶稣变形，是表彰耶稣基督最终的这个权威。 Saudara perhatikan respon Petrus. 我们可以看到，彼得当时的回应。 Petrus berkata begini, Tuhan, sungguh baik kita berada di tempat ini. Jika engkau mau, biarlah aku dirikan di sini 3 kemah. 1 untuk engkau, 1 untuk Musa, 1 untuk Elia. 彼得对耶稣说：“主啊，我们在这里真好。你若愿意，我就在这里搭3座棚，一座为你，一座为摩西，一座为以利亚。” Saudara, gagasan atau idenya Petrus ini mungkin ingin memberikan semacam satu tempat penghormatan atau memorial untuk peristiwa yang luar biasa ini. 彼得给了建议，给了一个主意，可能就是他要建立一个可以纪念的时刻。 Tapi mungkin juga Petrus ingin untuk supaya pengalaman yang indah ini terus dialami, nggak berhenti langsung. 可能彼得他要好像这些的经历，一直他经历过，不停止的，不忘记的。 Sepertinya Petrus berkata pada Yesus, "It's good to be here." Wah, senang nih ada di sini. It's amazing. Lebih baik kita nggak pulang nih, tetap berada di atas gunung ini dengan mengalami pengalaman ini. 彼得好像对耶稣说：“哇，这里真好啊，真美啊，我们就不用下去了，我们有如此美好的经历。” Tetapi gagasan Petrus bukan merupakan respon yang tepat terhadap peristiwa ini. 但是这个彼得的主意建议不是好的回应。 Maka dikatakan di ayat yang kelima, sementara ia berkata-kata, yaitu Petrus berkata-kata, tiba-tiba awan yang terang menaungi mereka dan dari dalam awan itu terdengar suara yang berkata, inilah anakku yang terkasih, kepadanya lah aku berkenan, dengarkanlah dia. 说话之间，忽然有一朵光明的云彩遮盖他们，且有声音从云彩里面出来：“这就是我的爱子，我所喜悦的，你们要听他。” Saudara, awan itu adalah simbol kehadiran Allah yang mulia dan kudus di tengah-tengah umatnya. 云彩是神在人类当中是一个很圣洁的。 Saudara bisa melihat banyak contoh di perjanjian lama. 我们可以从旧约里面看到很多的这个历史。 Berarti saat itu, saudara, Allah itu hadir. Kehadiran Allah menyelimuti Yesus, Musa, Elia dan beserta 3 murid ini. 我们可以看到当时耶稣的莅临，就是在以及这个彼得他的3个门徒。 Ada 3 hal yang disampaikan oleh Tuhan, oleh Allah, suaranya dari dalam awan itu. 在云中有声音说 Inilah anakku yang terkasih. 这是我的爱子， Yang kedua, kepadanya lah aku berkenan. 我所喜悦的。 Dan yang ketiga, 第三， dengarkanlah dia. 你们要听他。 Saudara, suara Allah itu menegaskan San- identitas Yesus dan otoritas Yesus. 耶稣的声音强调，这天父的声音强调，这是人子他的权威，他的身份。 Yesus adalah anak Allah yang terkasih. 耶稣是天父的爱子， Yesus adalah anak yang berkenan di mata Allah. 讨神喜悦的儿子， Maka identitas Yesus dinyatakan. 他的身份被表露出来， Tetapi kita juga melihat otoritas Yesus ditegaskan. 还有耶稣的权威也被肯定了。 Listen to him. 听他 Dengarkanlah dia. 听他 Saudara, maka kita melihat ada perintah ini. Dengarkanlah dia. 这个命令，听他。 Saudara, para murid harus mendengar Yesus. 所有的门徒一定要听耶稣的话。 Kalau Yesus disembah sebagai Tuhan yang mulia, Allah yang mulia, harus ditaati. 若是你敬拜耶稣是荣耀的主、荣耀的王，那么他一切的命令你一定要遵守。 Saya percaya saudara perintah ini bukan hanya untuk Petrus, Yakobus, Yohanes. 我相信，那个命令不是给彼得、约翰， Tetapi ini untuk seluruh orang percaya sepanjang masa. 但是为着每个时代的人类， Kita harus mendengarkan Yesus. 我们务必听耶稣的话， Apa yang dia katakan, apa yang diajarkan dalam segala hal yang dia katakan. 在他所教导的所有的一切， Kita mendengar kenapa? Karena dia adalah anak Allah yang terkasih.
我们要知道他是谁呢？因为他是爱子，上帝天父的爱子。 Jadi saudara, kalau seseorang itu mengenal Allah yang dia sembah adalah Allah yang mulia, Tuhan Juru Selamat Yesus adalah Allah yang mulia, maka respon kedua yang tepat bukan hanya sekedar menyembah, tetapi juga mentaati apa yang dikatakan. 若是一个人敬拜那个荣耀的王，那么他的命令务必去听。 Dengarkanlah itu bukan sekedar cuma mendengar dengan telinga, 听不是单单用耳朵而已， tetapi mendengar dan mentaati. 但是听了要遵守。 Saudara, Yesus pernah memakai metafor rumah yang dibangun di atas pasir atau rumah yang dibangun di atas batu. 耶稣有比喻，就是一个在沙土上建造的房子，或者在磐石上建造的房子。 Saudara, Yesus mengatakan rumah yang dibangun di atas batu seperti orang yang mendengar firman dan melakukan firman. 耶稣讲到在磐石上建立房子，就是说一个人听了上帝的话，并且遵守上帝的话。 Jadi mendengar tanpa melakukan atau mendengar tanpa mentaati itu membawa pada bencana. 那么听了不去行，那么会带来灾祸。 Saudara, perhatikan para murid Yesus saat itu banyak mendengar Yesus. 我们可以看到当时的门徒很多听了耶稣的话， Tapi jujur mereka sering bergumul untuk menerapkan perkataan atau 很 ajaran 老实 Yesus. 说，他们在那边很纠结，不知道怎么样来行。 Mereka cuma mendengar dengan telinga, 他们这是用耳朵听而已， tapi mereka tidak mendengarkan dan mentaati. 但是他们听了不去遵守。 Minggu lalu dalam khotbah dari Matius 16, saudara, ketika Yesus katakan dia akan mati, akan menderita, Petrus kan protes mengatakan, nggak akan terjadi itu dengan kau. 上个礼拜讲到马太福音16章，讲到耶稣说他必定受死，彼得说不可能这个事情发生在你的身上。 Petrus berani melawan gurunya nih, 彼 berani 得 menegur 很 gurunya. 勇敢的来回报他的老师。 Yesus katakan dia akan mati, dia akan bangkit, dilawan oleh Petrus. 耶稣说他要死，他要复活，被这个彼得反驳了。 Maka di sini dalam peristiwa ini sepertinya Bapak berkata kepada Petrus, listen to him, 在这 dengarkan 个 dia. 世界里面，天父讲到，你们要听他。 Kita perlu mendengar apa yang Yesus katakan sendiri tentang salib, tentang kebangkitan. 我们要亲自听耶稣所说的十字架关于复活的事。 Saudara, kalau kita ingin untuk menemukan jalan kepada Allah, saudara, listen to him. 若是我们寻找那往天路，我们一定要听他。 Kalau kita ingin menemukan jalan untuk masuk dalam kekekalan, listen to him. 若是我们不要走那个灭亡的道路，我们是不是要听他呢？ Saudara, kita harus mendengarkan perkataan atau ajaran Yesus sekalipun itu mungkin challenging dalam arti saudara, itu menantang pemikiran dan pemahaman logis kita. 若是我们要听他，虽然那个话是好像是不合逻辑的。 Yesus berkata dia akan menderita, akan mati. 耶稣说他要受苦，他将受死。 Bagi Petrus itu nggak masuk akal. 彼得说好像不合逻辑吧？ Masa Mesias harus mati? 难道弥赛亚要死吗？ Bahkan Yesus dalam perikop minggu lalu, saudara, Yesus memanggil para muridnya untuk apa? Menyangkal diri, memikul salib, dan mengikuti dia. 在前段讲到，耶稣说：“你们要舍己，要背你们的十字架，跟随耶稣。” Saudara, orang yang lebih suka kepada kesenangan akan mengatakan, wah, ajaran Yesus itu susah sekali. Saya harus nyangkal diri, saya harus pikul salib. 讲到很多人就想到，耶稣的教导很辛苦、很困难，还要再背十字架。 Tetapi suara Allah dari awan berkata apa? Listen to him. 但是在天父在云上说，你们要听他。 Jangan kita hanya mau mendengar hal-hal yang kita setujui. 我们不要单单听我们很喜欢听的话， Jangan kita hanya mau mendengar hal-hal yang masuk akal menurut kita. 我们不要单单听，好像是一个合乎逻辑的事。 Jangan kita mendengar hal-hal yang kita sukai, hanya kita sukai. 我们不要喜欢听我们很喜欢听的。 Ketika Yesus berkata engkau harus menyangkal diri memikul salib, 当耶稣说你要舍己，要背你的十字架， listen to him. 听他。 Kalau menuruti keinginan kita, saudara, keegoisan kita, we will not listen to him. 若是照做我们的自私、我们的想法，我们不要听他。 Tapi kalau Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat kita, maka otoritas hidup itu bukan terletak di tangan kita, tetapi terletak di tangan Dia. 就是耶稣，他是我们的救主，那个权威，不是在我们身上，乃是在他的身上。 Jadi perkataan atau ajaran Yesus itu, saudara, sering kali mungkin menantang pemahaman kita menurut apa yang kita sukai. 所以耶稣所说的一切，好像是对我们想象里面所对的。 Tapi justru dalam peristiwa transfigurasi ini menunjukkan sekalipun itu
challenging, sulit untuk kita pahami sesuai dengan logika kita nih. Tapi peristiwa transfigurasi menunjukkan apa? Listen to him. 但是在这变形里面，虽然在我们逻辑里面不容易来了解知道，但是里头里面讲到是什么呢？就是你们要听他， Kita perlu tunduk kepada dia. 我们要降服于他。 Kita perlu mendengar apa yang jadi tuntunan dan ajaran Yesus untuk perjalanan kehidupan kita sebagai murid-muridnya. 我们要听，在我们的生命里面，我们成为神的门徒，我们要听他的教导。 Jangan dengarkan definisi moralitas yang bengkok dan menyimpang dari dunia. 不要听那些外戚的这个定义，在世上外戚的定义。 Jangan dengarkan hati kita atau perasaan kita yang sepertinya membenarkan diri kita dan mengatakan we are okay di hadapan Tuhan. 不要听我们的心声，我们好像是说好吧，主啊。 Jangan dengarkan pengkhotbah yang hanya mengajarkan psikologi populer atau ide-ide sendiri dan menganggapnya itu sebagai kebenaran. 我们不要听那个一些神学家所教导的很受欢迎的神学心理课。 Jangan dengarkan Yesus dan hanya Dia. 不要听耶稣，只有唯一只有他。 Dia yang harus didengar bukan tradisi gereja. 要听他，不是传统的； Dia yang harus didengar bukan pengalaman manusia. 要听他，不是人的经历。 Saudara, jadikan Kristus satu-satunya suara otoritatif dalam hidup ini. 把神的声音成为很有这个权威的声音。 Yesus sendiri pernah berkata di Matius 24:35, langit bumi akan berlalu, tetapi perkataanku tidak akan berlalu. 耶稣在里面讲到，天地将要废去，但是我的话永远不废去。 Kita menghargai tidak perkataan Dia. 是否我们尊重他所说的话呢？ Kalau kita menghargai perkataan Dia, listen to Him. 若是我们尊重他的话，我们要听他。 Saudara, Injil Matius ditutup dengan amanat agung. 马太福音在最后一节是关于大使命。 Yesus berkata, pergilah jadikan semua bangsa muridku. 耶稣说：“去，使万民做我的门徒。” Lalu Yesus juga berkata, baptislah mereka dalam nama Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus. 耶稣也说：“奉父子圣灵的名给他们施洗。” Lalu kemudian Yesus berkata apa? Ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang kuajarkan atau kuperintahkan. 耶稣又说：“教导他们，如同我教导你们的一样，给他们遵行。” Setelah dibaptis, seseorang harus diajar mendengar. 受洗过后，要教导他听。 Maka ajaran itu saudara merupakan aspek sentral dari pemuridan. 这个教导就是讲到这个过程在这个门徒训练当中。 Menjadi pengikut, menjadi murid itu seorang yang mau belajar, mau mendengar, mau belajar dari gurunya. 成为跟随者，就是要学习来跟随。 Seorang yang bernama Charles Spurgeon berkata begini, meringkaskan tafsiran dia tentang peristiwa transfigurasi. Dia kemudian mengatakan kalimat ini, lebih baik mendengar anak Allah daripada melihat orang-orang kudus seperti Musa, Elia, atau membangun kemah-kemah seperti keinginan Petrus. Aku bangun kemah ya. 查尔斯四部真里头所讲到耶稣变形的视线，他讲到聆听上帝知识的声音，比看到圣徒或建造圣殿更好。 Gereja masa kini perlu sekali lagi menemukan otoritas mutlak ajaran Yesus. 现今的时代应该找到主耶稣真正的权威。 Yang kita butuhkan utamanya bukanlah aktivitas keagamaan, melainkan mendengarkan Dia. 我们所需要的不是一些的活动，乃是听他。 Yang kita butuhkan bukan penglihatan-penglihatan yang spektakuler atau pengalaman-pengalaman yang spektakuler, melainkan mau belajar mendengar dari Dia. 我们所需要的不是要看到那些很雄伟的些的视线，乃是我们一个人要听他。 Meskipun orang yang akan saya sebut terakhir ini adalah orang Katolik, 虽然我最后要讲到的是一位天主教徒， kita bukan Katolik, 我们不是天主教， tetapi saya percaya apa yang dia katakan itu meringkaskan isi dari peristiwa transfigurasi. 但是我觉得他所说的一切来浓缩所谓的变形。 Paus Fransiskus yang baru saja meninggal pernah berkata begini, listen to Jesus and follow Him. That's
the message of the transfiguration. 刚刚过世的教皇说到：“听耶稣的话，并跟随他。”这就是耶稣显真容的信息。 Sekalipun sekali lagi dia orang Katolik, dia paus, tetapi saya percaya dia meringkaskan kebenaran peristiwa transfigurasi adalah listen to him. 虽然他是一个天主教徒，但是他在浓缩讲到耶稣变形形象的时候，讲到你们要听他。 Apakah hidup saudara dan saya sebagai pengikut Kristus dipenuhi dengan kerinduan selalu listen to him? 你我的生命是不是在科目做每时每刻都在要听他？ Mendengar apa yang Yesus ajarkan melalui firman, 听耶稣在他的话语里面的教导， mendengar dan mentaati apa yang Yesus ajarkan. 听遵守耶稣所教导的。 Kiranya Tuhan memberkati firman-Nya. 但愿神自己耶稣来祝福他自己的话。